بنعمة الإيمان والإسلام. والصلاة والسلام على من أنذر بالنار بشر بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح الآرف بحكمتك، أشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita berhenti hari itu ni kemarin dulu dan bermula sabar itu fardu ain. Daripada atas tu muka surat 75 1 2 3 4 5 6 baris pada atas muka surat 75 tepi ujung dan bermula sabar. Dan bermula sabar itu fardu ain. Sabar pada iaitulah tahan diri daripada melakukan perintah marah. Jadi ini kita dah hurai dah itu ni takrif sabar. Apa dia sabar? 3 perkataan yang mudah disebut tapi payah nak buat. Nabi kata as-sabru kasibrin. Sabar seperti jadam. Macam mana payah kita nak telan jadam paip dengung tu, macam itulah kita nak tahan diri bila berlaku sesuatu benar pada kita. Jadi kita dapat tahan pedor lidah, pedor tangan kaki, maka ketika tu kita bolehlah sabar. Kalau tekat duk kata mujak aku sabar, tapi mulut duk maki, tak jadi. Kalau sabar tak maki, sibik aku sabar, tak jadi. Dia sabar ni jangan tahan lidah daripada maki. Dia sabar. Jadi kita jangan keliru. Syariat bukan menghalang kita untuk menuntut hak. Kalau orang Melayu zalim kita boleh tuntut hak, tapi tuntut hak tu bukan dengan maki. Bukan dengan maki hamun. Kita boleh tuntut hak tak, minta cerai tak. Tu. Tapi kalau kita sampai maki hamun, jarut, tu tak sabar. Sebab dia panggil makna sabar tu tahan lidah, tahan anggota, tahan diri daripada ikut tuntutan marah. Apa dia tuntutan marah pada? Dia suruh maki tu. Suruh maki, suruh sepak terajang tu. Itu tuntutan marah. Sabar tu. Jadi dia kata sini sabar tu hukum apa? Dan bermula sabar itu fardu ain. Fardu ain. Jadi bila fardu ain maknanya tiap-tiap orang wajib kena sabar. Kalau fardu kifayah tak apa. Semayang 2 orang 3 orang semayang orang mati tak apa. Kita tak main tak apa. Ni fardu ain ni. Bila fardu ain ni fardu atas tiap-tiap diri. Maknanya kalau tak sabar dosa. Sabar dosa. Atas tiap-tiap mukallaf orang yang baligh, sama ada sabar tu, sama ada yang kata wajib kita sabar tu. Sabar apa? Atas mengerjakan taat.
Yang pertama sekali, sabak atas buat ibadah. Taat ni apa saja taat? Semayang ke, katuk aurat ke, jadi mengaji ke, nak semayang pun kena sabak juga. Kena sabak. Nak main mengaji kena sabak juga. Jadi apa hukum kita sabak atas kena mengaji ni? Wajib fardu ain. Fardu ain. Sebab apa? Sebab hak ni dia panggil wajib mengerjakan taat yang wajib. Tu. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib. Mengaji ni wajib tak? Wajib tak wajib apa lagi? Wajib lah. Fardu ain. Ilmu pun fardu ain. Bila ilmu fardu ain maka hukum ni wajib. Lepas tu sabak mengaji ni, sabak tu pun wajib juga. Sabak apa? Sabak segan kena tahan juga. Sabak mengaji, duk mengaji, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Kena sabak tak? Kita mengaji tajwid 10 kali mengaji 10 kali tak kena. Pergi mengaji sekali, betul baca Quran tak kena, orang tengok lari. Boleh ilmu tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia tak sabak. Dia nak sabak juga. Orang tengok baca tak kena. Kalau mengaji sekali lari, tu tak sabak tu. Istibar. Tu Imam Syafi'i kita mengaji ni, rukun mengaji ni salah satu istibar. Istibar ni pada tebiang, tahan juga. Tu mengaji. Bukan senang nak mengaji ni. Tu. Kita hak mengaji, kita ilmu dunia pun payah tu. Bukan senang. Orang duk biaya kan. Bukan berjaya lagu tu saja. Bukan boleh berjaya lagu tu. Dia pun kena bersengkang mata, letih, penat tu. Boleh ya. Ni nak berjaya akhirat, nak mudah, nak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa hukum kita mengaji ni? Mengerjakan taat yang wajib. Fardu ain. Benda apa taat yang wajib? Benda hak Tuhan suruh hak wajib dia. Sembahyang, katuk aurat, ni main mengaji ni wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib atas laki-laki dan perempuan dia menuntut ilmu yang fardu ain. Fardu ain wajib. Ada pun fardu kifayah, itu tak wajib. Tak wajib semua. Ilmu bidang perubatan, kalau fardu ain semua kena belajar, jadi doktor semua. Pasal apa tak semua doktor? Sebab dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Tapi fardu kifayah pun wajib ada, wajib kena ada. Kalaulah dalam tempat kita ni doktor tak ada seorang, berdosa semua. Dia panggil perubatan ni dia termasuk fardu kifayah. Perubatan. Lepas tu kalau tak ada doktor, kita bukan dosa habis. Ni fardu ain. Fardu ain tak boleh. Bila fardu ain semua kena mengaji ni. Lepas tu nak mengaji tu, nak kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh mengaji tak boleh sabar. Nak main payah, susah payah, subuh-subuh payah. Hujan pula. Letih. Tak larat. Balik kerja lagi nak main mengaji pula. Nak main semayang pula. Letih ke mana pun nak semayang juga. Balik tengah malam lagu mana pun pagi subuh nak kena bangkit. Kalau tak sabar tak boleh buat. Maka sabar tu hukum dia wajib. Sabar nak bangkit subuh. Tu. Lepas tu yang banyak atas semayang subuh tu, salah satu dia pasal apa? Tidak ada sifat sabar. Tak sabar. Waktu ni boleh semayang, zuhur semayang, asar semayang, subuh tak apa payah kata. Ini maknanya dia tak mencapai lagi sifat sabar tadi. Atau sabar atas meninggalkan maksiat. Kena sabar enggak? Bahkan hak ni payah lagi daripada sabar untuk mengerjakan Tuhan. Ulama kata sabar untuk tinggal dosa lebih payah lagi daripada sabar buat Tuhan. Sebab tu ramai orang yang boleh semayang. Tu. Tapi ada tak kata orang pun. Pas semayang orang tu duduk. Ini ulama kata sabar buat taat lebih mudah daripada sabar tinggal dosa.
Nak tinggal dosa tu kena sabar, kena sabar. Orang duk buat tengok kita pun teringin orang buat kita nak buat sama dah. Itu pasal apa yang kita tak mau? Orang pergi karaoke kita nak pergi sama, orang pergi kelab kita nak pergi sama, orang pergi main judi kita nak pergi sama, teringin sama. Lepas tu boleh tak kita pergi? Tak boleh. Nak tak boleh pergi tu pun dia kena sabar juga. Kalau tak sabar boleh pergi, duit banyak. Bukan mahal benda tu, murah. Dah. Jadi hak tu pun kena sabar juga. Tu dia kata sini, tu dia tak lemah dua. Mula-mula sabar atas buat taat, payah dah. Tak mangkit malam payah dah buat tajuk. Mangkit subuh payah dah. Tapi payah-payah tu nak tinggal dosa susah lagi. Lepas tu ramai orang boleh sembahyang tapi dia tak boleh tinggal bukan orang. Pergi Mekah nak kali lah. Balik Mekah pun tidur. Masa di Mekah pakai tidur tak? Buat taat banyak kali lah. Tapi balik-balik Mekah pun tidur. Pasal apa? Dia boleh buat taat tapi dia gagal bersabar untuk tinggal dosa. Ini pun dia panggil tak masuk martabat sabar ni. Tak masuk. Jadi maknanya kita nak sampai peringkat sabar ni bukan senang. Bukan senang. Ke depan dia hebat sabar ni pula syarat dia kena berkekalan di atas sabar baru dapat pangkat sabar. Kalau kita sabar itu baru duk berlatih nak sabar. Bukan senang. Tu yang Nabi kata as-sabru kasibrin. Macam jadam pahit. Nak sabar. Nah tu yang bab sabar ni dia banyak perbahasan dia 5-6 muka surat. Panjang bab sabar ni. Sabar. Sat benda yang payah. Yang kedua dia kata dan sabar atas meninggalkan maksiat. Sabar nak tinggal dosa. Payah. Apatah lagi ulama kata dia orang yang mampu buat benda tu. Lagi payah. Tu sahabat Nabi kata kami ni tak takut kalau uji dengan kesusahan. Makan pun sikit-sikit, tak apa nak ada duit. Tapi kami lebih takut bila diuji dengan kekayaan. Orang hak senang ni jalan untuk buat dosa terbentang luas berbanding orang susah. Jadi maka orang yang senang ni, orang kaya ni, dia kena sabar lagi kuat. Sebab apa? Sebab kalau dia nak buat dosa, lalau dia buat. Duit banyak. Orang susah tu yang dia tak pergi kelab, tak pergi karaoke tu pasal apa? Dia duit tak ada. Orang tajam, dia pergi, aku duit tak ada, apa nak makan. Tapi jadi kalau duit banyak, kad kredit pula duduk dalam kopek. Bila-bila masuk dia nak pergi. Jadi maka hak tu lagi dia kena sabar kuat. Sebab tu tinggi lagi martabat untuk sabar tinggal maksiat ni lagi tinggi. Yang ketiga hak ni paling tinggi. Ke depan di bawah depan boleh khabar 300 pangkat untuk sabar meninggal membuat Quran, 600 pangkat sabar meninggal dosa, 900 sabar untuk kita tahan daripada ujian. Ni yang tiga ni payah lagi. Lagi di atas ni atau sabar atas bala. Sabar atas ditimpa ujian. Tu. Sebab tu bila orang kena ujian dia kata hang tak kena hang tak tahu. Memang tu. Sebab orang yang hebat bukan sama dengan orang yang kasar. Kita duk suruh sabar. Hang tak apalah, hang tak kena hang mu hang tahu. Memang lagu tu pun. Hak dia kata tu memang betul. Hanya orang yang kasar saja yang boleh tahu. Kita boleh hebat betul, kita tak rasa buat. Maka sabar atas ujian ni, maka ulama kata 900 pangkat tu ambil. Tapi syarat dia kena redha. Hak tu yang payah. Nak dapat kelebihan tu memang boleh. Tapi bila kena musibah, kena ujian, kena apa semua tu, hati nak kena tenang. Kalau maki dulu dah ribut dah, setengah mati dah orang tu. Lepas tu dia kata mujok aku sabar, tidak mati, nak mati dah pun. Dia ribut nak mati dah. Yang tu tak sabar. Kan kita habaq dah kata kan, andas sadmatil ula, sabar ni yang kali pertama tu. Bila mai ujian, kata main ujian tu, ketika tu hati nak kena sengap tenang.
Tu payah. Kalau 15 hari bidah tak jadi dah tu. Hari pertama maki 15 hari baru tenang. Tak tenang dah. Hak tu habis dah. Dia hak ketika letupan yang pertama. Letupan pertama. Nak kena tenang. Tak apa. Kita bincang-bincang cara elok. Hak tu yang baik hak. Hak ni dia kan rongkai balik ke depan ni. Cuma hak ni dia buat apa? Cuma secara ringkas dulu ni. Dia kan hurai balik belakang. Cuma dia nak habaq jenis-jenis sabak nanti dia kan hurai balik panjang tu belakang. Sabak atas balai sabak di atas ujian tu ambil kita. Kita tak kenal kat kita memang kita boleh cakap. Bila kenal, kita tahu apa yang orang lain rasa. Adapun sabar itu, adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat. Sabar nak mangkit tengah malam. Dan sabar atas meninggalkan yang makruh. Sabar tak makan belacan. Kita malah tak makan belacan kita ni, semua makan belacan. Tu tak ada belacan nasi tak lalu. Dah belacan ulam petai pula. Hak tu tak payah sabar lah makcik oi. Hak lain boleh sabar. Hak lain boleh sabar. Kalau cabai dengan ulam petai tak sabar lah tu. Kan? Tu. Petai bakar. Hak ni hak makruh ni. Jadi makruh pun kena sabar juga. Sabar tinggal benda makruh. Sebab tu dalam fiqh dia kata bila kita tak makan benda makruh kena niat. Kena niat aku tak makan benda yang makruh ni sebab nak ikut perintah Allah. Boleh pahala. Kalau kita semata-mata tak makan tu pasal tak lalu tak ada pahala. Dia tak makan bacaan tu pasal apa? Ikut perintah Allah. Boleh pahala, tidak tak ada pahala. Tidak rugi saja. Tapi kita memang kita makan tak apalah. Sebab buat benda sunat, sebab tinggal makruh. Dan yang harus harus apa? Harus ni benda yang buat tak berdosa. Pahala tak dapat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Harus apa dia? Simbang kosong harus. Simbang kosong ngam. Hak tak umpat orang lah. Kalau hak umpat tu haram. Yang tu dia panggil simbang harus. Maka hak ni sunat. Sabab atas tak buat benda makruh sunat, boleh pahala sunat. Sabab atas tak buat benda yang harus sunat juga tu. Jadi bila kita tak buat benda harus, kita buat benda sunat lah, zikir. Bukan wajib. Tu bukan hukum benda wajib. Cuma harus saja. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti. Kita sabar di atas balas orang buat kita. Orang menyakiti. Yang ni tak tahulah kita boleh sabar tak ni. Kita duduk saja orang main penampak kita. Orang main terjang kita. Gak-gak kita nak balas balik ke macam mana? Siapa boleh sabar lagu tu hebatlah. Pahala osak ni. Kalau nak test boleh kita test tu. Kita test lah. So kalau kita tumbuk kita ke apa. Sabar tengok. Sabar apa ni? Sabar orang menyakiti dan yang menzolim akan dikau, orang penanya kita. Dia tahu ni. Meh, aku nak tolong beli handset ke? Meh 2,000. Bagi 2,000 ngayak tu. Baik. Tu. Dia walaupun dalam hukum fiqh kita zalim ni dia buat naya kat kita. Dia menyakiti kita, kita boleh balas balik. Hukum fiqh kalau dia tumbuk kita sekali, maka kita boleh qisas. Kita boleh balas tumbuk balik sekali. Boleh. Dia naya ni hanya pada ulama kata pada pandangan zahir saja. Dia hakikatnya bila orang buat naya kat kita, dia sebenarnya bukan naya. Sebab setiap perbuatan tetap akan dibalas. Tak balas. Walaupun di dunia ni dia terlepas lah. Lagi
Nak lari mana? Nak lari mana? Ada sapu duit kita tak bayar dah. Tu. Ambil barang kita ke apa tak bayar dah. Curi barang kita ke. Dia panggil hak tu zalim pada pandangan mata. Pada zahirah, nampak zahir lain. Hakikat lain tak lain kan. Hak dia ambil kat kita tu, itu menjadi simpanan di padang mahsyar. Jadi bila orang nanya kita, orang buat zalim pada kita, kita buat ketiak-ketiak dah, tuntut-tuntut dah, buat laporan polis dah. Tak dapat juga. Baby. Padang mahsyar duk tunggu siap. Kita jangan duk risau. Yang duk buatlah dia ni, buat rugi masa kita. Dah. Buat rugi masa kita. Kita sikit pun boleh pahala. Lepas tu hak dia penayang kita, tak nak layan lah. Malaikat isi borang semua lengkap siap. Tegur bang. Tu dia panggil zalim ni pada pandangan zahir. Dah. Abang zahir. Dah sikit pun sekupang pun. Dah sekupang duit orang kita ambil ni wajib dituntut di akhirat tu ni. RM1 pun wajib dituntut. Jadi nak nanya apa tak nanya. Tak nak nanya, kata kita tak nak nanya. Cuma di dunia saja nampak zalim lah. Zalim. Tapi kalau hukum fiqh boleh. Kalau kita tahu dia tu ni hutang kita. Dia hutang kita RM2,000. Lepas tu minta tak bagi, minta tak bagi. Tengok dia rupanya lah ni bisnes bela kambing. Pergi sapu kambing dia 2 ekor. Ya. Malam-malam pergi kandang nak bawa atas lihat, dia pun tak ada. Pergi ambil kambing 2 ekor, nilai harga RM2,000. Tapi syaratnya kita kena ambil hak nilai untuk nilai yang dia ambil tu. Tapi syaratnya hutang tu mesti dia panggil sampai tempoh bayar. Tapi tak bayar. Sebab tu bank bila tempoh bayar tak bayar, dia tarik. Jadi hak bank buat tu memang tu. Bank buat tu ya. Sebab dia ada perjanjian. Jadi kita hutang duit dia tak bayar mana boleh. Dia ambil lelong. Ambil lelong rumah tu, dia ambil balik duit dia. Lepas tu hak baki dia bagi balik tu. Memang macam tu. Jadi kalau dia tak bayar hutang kita bolehlah pergi tengok di rumah dia tu, dia bela kambing ke, bela lembu, ayam kampung ke apa. Pergi sapu tu. Hak tu nama curi, tak curi. Itu kita ambil hak kita. Kalau kita nak ambil, kalau tak mau ambil pun boleh juga simpan di padang mahsyar. Macam tu. Nak lari mana? Lari dunia lari. Jadi kita jangan duk gemaklah kata benda orang ni. Dah, sekupang pun tak lepas di padang mahsyar tu. Orang yang mati dalam keadaan hutang orang ni, maka roh tergantung di antara langit dan bumi. Tu. Tengok orang tak bayar. Roh tergantung di antara langit dan bumi. Duk terawang tu. Jadi jangan kita duk gemak sekarang kata benda orang. Tu dia nama zalim tu. Jadi kita penanya kawan kita tu dah. Maka tu nama dia zalim. Nanya pada pandangan mata kacau, mata zahir. Tapi di akhirat tu tetap kita kena bayar juga walaupun RM1. Ni ada juga orang yang manusia yang jenis dia tak berasa apa. Ambil hak orang. Jangan kita kena tak hidup. Kita kena berasa bila ada hak orang kat kita ni tak hidup. Pertama nak berjari ni orang ni dah mati dah ke mana lagu tu. Ni dah seronok ambil hak orang, tak mau bayar, buat lupa. Malaikat tak lupa. Walaupun tuan hak kita hutang tu lupa dah. Ulama kata tetap wajib bayar. Kita pergi bayar. Aku tahan dulu dah ni RM15. Tak ada dah pun bila ni. Kena bayar tak? Dia lupa kita ingat. Kita hutang orang kita lupa kan? Dah bayar. Dah halal apa? Kalau dia mati, kena bayar kat waris. Hutang berat sampai tahu tu. Kalau tuan tu mati, kena bayar kat anak dia. Jadi paraid pusaka anak-anak. Jangan mereka dengan hutang. Maka iaitu hak ni nak apa? Nak habaq hukum sabak kita balas kejahatan orang. Hukum dia apa? Sunat juga. Sunat lah. Kalau dia buat kita tak mau balas balik tak apa. Tumbuk kita tak. Minta maaf lah aku tumbuk hang tu ni, aku silap faham ke apa. Dua pilihan. Kita nak tumbuk balik boleh. Kita nak maaf boleh. Tapi yang paling baik sekali maaf. Paling baik maaf.
Kalau kita boleh hari kita sabar, hari kita sabar di atas balah. Tak apalah bila lepas sudah lah. Tak apa. Tapi orang yang maaf orang ni orang yang paling baik. Ini adalah dianjur oleh Nabi suruh kita maaf orang. Tu kata sabar ni payah. Kita nak sabar, nak maaf orang, nak sabar apa? Dia ingat dia kata kat aku ingat apa hari ni. Dia kata kat aku ingat apa hari ni. Nampak tak? Tu lidah ni lebih tajam. Tu yang Sayyidina Abu Bakar kata lidah kamu adalah harimau kamu. Tu. Macam harimau lidah. Suka bagi sakit hati orang. Maka yang itu sunat juga. Sunat. Tapi kalau dia tak maaf, dia boleh ambil balas. Boleh risas, boleh tumbuk balik. Tapi cumanya takut tu bila dia tumbuk kita tak patah gigi. Kita tumbuk dia patah gigi pula. Cari pasal mau. Maka dia kena risah kita pula. Itu masalah kan. Dia hukum Islam ni dia tak boleh zalim. Hukum Islam ni sikit tak boleh bagi zalim orang. Nampak tak? Tu sebab tu Allah Taala ni hukum Islam ni Allah Taala bukan nak suruh hukum sangat, tapi nak bagi orang gerun. Orang kan takut. Pasal apa? Nak balas balik pun fikir 4 kali tu. Kita tumbuk silap lagi, patah gigi, kita pula dah kena risah dah. Kalau dia risah tiba-tiba bila patah gigi, dia tak mau risau dah. Dia minta dia 50 ekor unta. Jangan bayang. Sebatang gigi harga dia nilai 50 ekor unta. Tu masalah kan. Sebab tu kita tak boleh buat zalim mereka dah. Janganlah menanya orang besar dekat anak-anak yang buat anak orang ikut dan katok ikut dan orang. Kalau ikut hukum Islam kena dia. Nak bayar. Sebatang gigi 50 ekor unta. Tak ada unta ambil nilai duit. Jenuh banyak kita. Nampak tak? Tak lepas. Dia kalau kita pergi bicara mahkamah sivil pun tak lepas. Hukum Islam tak lepas. Hukum Islam ni tetap kena pergi jumpa tuan. Islam. Tu. Kenapa bawa mahkamah lepas? Tu atas dunia. Hukum Islam ni dia kena tetap lepas habis proses di mahkamah ni. Tuan tu kena jumpa apa? Macam mana nak buat ni? Anak aku ni telinga terbelah rabit ni. Kena ganti. Kena ganti. Tu payah tu jaga tu. Dengan kita duduk senang-senang buat anak orang jangan. Islam dia ada undang-undang dia. Walaupun tak laksana, tak praktik, tapi Islam tetap jalan. Tetap jalan Islam. Tu cumanya di atas sini bila berlaku lagu tu nak balas ke tak? Terpulang. Tapi nak habaq kata sabak di atas tak balas tu hanya sunat juga. Sunat saja. Kalau nak balas boleh ikut suka. Walaupun sunat dia kata tetapi pahalanya sangat besar. Tengok tu. Pahala dia besarlah. Tu satu ketika tu bila orang buat tanya kat Nabi tu, Nabi duk fikir nak balas ke tak. Allah Taala mai habaq kat Nabi, suruh Jibril habaq kat Nabi. Tanya Nabi, nak balas di dunia ke di akhirat? Nabi tak pilih akhirat lah. Sebab tahu balasan di akhirat tu besar lagi. Kalau ambil di dunia tak ada kelebihan di akhirat. Kalau kita maaf dia apa semua tu di akhirat, pahala sebab hebat besar. Ni jawapan dia tu. Dia dalil kita. Kerana firman Allah Taala innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Ulama kata tak tahu nak habaq pahala orang sabar ni tahu mana. Tapi payah. Artinya hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu tak tahu nak habaq dengan ketiadaan kira banyaknya tu bighairi hisab. Bila ketiadaan banyak kira mana apa? Tak terhitung atau tak terhitung. Tak terhitung ni nak bilang tak boleh. Banyak sebanyak pasir di pantai boleh kira. Walaupun pasir di pantai tu kita nak kira tak larat dah. Tapi kalau kita kira boleh. Kalau rajin pergi cedok kira. Ni nak kira tak boleh ni. Apalah sebab? Besar pahala kan? Tapi payah. Payah nampak. Tak tahulah tu dentuman pertama tu. Orang kita tak salah, orang tuduh kita, orang maki hamun kita, orang biak kita, tapi kita duk cakap elok tu. Kalau boleh buat tak apa. Sekali dua tak apa.
Sampai tengah jam dia maki ni, mesti kita maki sama lagi. Ni bangsa tak reti sungguh yang aku kata dak lagi. Kita penat semua. Payah tu nak sabar. Tu. Ada televisyen tu, dalam televisyen tu dia bohong kita saja. Nah, dalam televisyen tu tengok sabar drama Melayu sabar sungguh. Dia pun pasal orang banyak duit sabar tu. Bukan sabar sungguh. Berlakon tu dah. Tu cuba tengok di luar tu ada. Dia pun awal pergi bubuh. Tu. Kita tengok bagus semua sabar ni, tak sabar apanya orang banyak duit. Tu. Ni nak sabar sungguh ni. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian. Tu dia, Tuhan himpun untuk orang yang sabar ni. Di dunia Tuhan bayar dah ni, akhirat tak kira dah. Dunia ni Tuhan bagi dah, Tuhan himpun dah. Tiada menghimpun, yang tiada menghimpun ia akan bagi yang lain. Untuk orang lain Allah Ta'ala tak bagi sampai terang ni. Tapi kita boleh tengok orang-orang yang selalu sabar, dia akan dapat benar ni Tuhan bagi dia ni. Daripada mereka itu ahad sabar. Apa Tuhan bagi di antara dia? Seperti diampuni dosa orang yang sabar. Selalu Tuhan ampun kesalahan-kesalahan dia. Bila Tuhan ampun kesalahan dia, maka dia duduk dalam keadaan hidup dia tenang. Tengok. Tapi kena sabar selalu ni. Main ujian ke, buat taat sabar. Tinggal dosa kena sabar. Memanglah kalau orang macam ni tetap dah dia tak buat dosa. Sebab apa? Sebab meninggalkan dosa tu satu sabar juga. Untuk tak buat dosa tu sabar. Jadi kalau dia masih buat dosa, maknanya tak dapat lagi pakai sabar. Sebab dia tak sabar untuk tinggal dosa, tak boleh. Dia kena sabar juga untuk tinggal dosa. Tapi kalau bila dia buat lagi, ini menunjukkan kata tak sabar. Tak sabar apa? Tak sabar nak tinggal kejahatan. Kalau tak pakai tudung, aurat duk buka sedia tu, tak sabar. Tak sabar apa? Tak sabar untuk tinggal dosa. Tinggal buang dosa tak katung aurat tu. Apa dia? Katung aurat. Jadi bila dia buat juga, maknanya dia masih lagi tak capai sabar tak. Tu kita tak nak cakap boleh lah, nak sabar tu itu habang tak. Ni praktik ni payah ni. Tengok tu, ampun dosa dan rahmat. Allah Ta'ala turun kasih sayang. Rahmat ni apa? Limpahan, curahan kasih sayang turun pada orang yang sabar ni. Allahu Akbar. Itulah. Dan pahala. Pahala tetap di akhirat. Lagi, dan jadi ikutan orang yang selalu sabar ni, dia akan menjadi model bagi orang lain. Nampak. Kita ni pada nabi-nabi kan. Tu ikutan sepanjang zaman. Seluruh dunia menjadi ikutan. Tu nabi dia boleh menjadi contoh ikutan seluruh dunia. Nampak tak? Tu bila nak buat contoh buat nabi tu, tu yang terdekat kan. Nak buat contoh bagi. Tu. Tengok nabi kita ada orang pelik-pelik. Orang buat nanya kan, orang buat dalam duk tengah duk sambil duk suap Yahudi buta duk maki nabi. Tu sabar. Kita kalau orang maki kita nak suap makan ni. Tu. Ni nabi duk suap makan dia kena maki, sambil suap kena maki, sambil suap kena maki. Sampai Sayyidina Abu Bakar tu yang dapat pangkat Siddiqin tu pun, ketika dia bila Nabi wafat, kita cerita tu kan, bila dia pergi suap ganti Nabi tu, ni hati duk mangkam lah hati. Tu, tapi tak buat, cuma ganti dengan ayat mata menitik. Dia duk maki Nabi. Gamuk orang duk suap duk maki lagi. Tengok Nabi pula. Itu contoh yang terbaik tu. Contoh terbaik. Sebab aku tu. Jadi kita boleh lah lagu tu. Tak tahu nak kata orang lah kita ni. Kita tak sampai tahap tu lagi kan? Jadi bila kita nak tahu kita ni sabar atau tak sabar, ulama kata bila kita diuji. Bila kita main satu ujian tu, baru kita tahu terus mana sabar kita. Tu. Ni kita samalah, saya pun duk habaq cerita dalam kitab, mengajar kita boleh dah.
Jadi nak tahu sabar tak sabar, berlaku kat kita, kita tahu macam mana sabar kita. Tu. Macam-macam lah kan berlaku pertelingkahan dengan sahabat, pertelingkahan ahli keluarga, pertelingkahan dengan anak-anak, pertelingkahan dengan saudara mara, macam-macam apa saja. Yang ketika tu kita tahu tahap mana-mana kesabaran kita. Tu dia dari sini tu jadi ikutan, sebab tu kita ni payah orang nak ikut kita. No. Sebab kita ni tak sabar. Tu. Dan pertolongan Allah Ta'ala akan turun pertolongan bila-bila masa. Tengok Nabi lah, Allah Ta'ala sentiasa tolong Nabi, duduk dalam gua ke tak mana ke, Tuhan duduk damping Nabi. Kerana firman Allah Ta'ala, Tuhan kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya bermula mereka itu, siapa dia? Sekalian yang sabar tu lah, atas mereka itu ampun dari Tuhan mereka itu, dan nikmat Allah Ta'ala sentiasa ampun orang-orang yang sabar ni. Dan mereka itu jua yang mendapatkan petunjuk yang betul. Orang sabar dia sentiasa duduk di jalan yang betul. Sebab tu orang sabar ni dia tak takut, sebab dia tahu dah Allah Ta'ala bersama dia. Orang yang sabar ni Tuhan berdamping dengan dia. Tengok. Tu sebab tu orang nabi-nabi yang hebat-hebat ni hak dapat gelaran ulul azmi. Bukan semua rasul-rasul dapat ulul azmi. Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini orang-orang yang paling hebat diuji ni. Ulul azmi ni orang yang paling banyak ditimpa ujian, yang paling hebat kena ujian. Allah Akbar. Kita tengok Nabi Musa kan. Pergolakkan dia dengan Fir'aun tu. Kalau buat drama pasal 200 episod tak habis. Buat drama tak habis 200 episod. Tu pergolakkan dia dengan Fir'aun. Ujian Nabi Musa ni bukan ujian ketika umur 30 tahun. Ujian dia lepas beranak. Tu ujian Nabi Musa. Lepas beranak tu ujian dah. Kena duduk dalam seorang-seorang. Terapuk. Nampak tak? Jadi kita kata orang-orang macam ni patut tak dapat jolokkan. Ni sepatutnya kena masuk book of record ni. Tu 5 yang manusia paling agung ni. Ulul azmi ni orang yang paling hebat. Allah Ta'ala hantar ujian dan lepas tempuh mongut tak? Dah. Tenang hati. Kita Tuhan uji sikit ya. Tak habis kerja 3 bulan. Macam-macam dah. Tu. Macam-macam. Boleh makan lagi ini 3 bulan tak kerja pun makan boleh dia. Tak ada orang mati lepak tempoh 4 bulan ni. Tuhan uji sikit baru sikit. Banyak dah yang mula pertikai. Tu. Maki hamun. Jadi tengok Nabi Musa daripada duduk dalam terapung Nabi Musa sampai besar gitu. Kan kita tahu sejarah tu, tak payah cerita lah. Sejarah Nabi Musa tu kita pun tahu lah. Dan mereka itu jua yang mendapatkan petunjuk yang betul. Dan firman Allah Ta'ala, Tuhan pun main lagi ayat sabar ni. Tu yang ulama kata lebih daripada 70 tempat dalam Quran ayat-ayat berkaitan dengan sabar. 70 tempat. Ini menunjuk kata benda ni sangat besar. Sabar ni satu benda yang sangat penting dalam diri kita. Tengoklah kalau tak sabar macam-macam lagu dah. Kita ni kalau tak sabar ni kucing tiap-tiap hari kena bunuh orang kita. Tu. Berak lah apa kan. Tu ayam berak atas kereta cakap kata. Tu. Nak kena sabar tiap-tiap masa. Dengan kucing dengan ayam kena sabar. Kadang-kadang tak sabar ni kucing boleh maki. Tu. Kucing tiap hari kena maki kucing. Tu. Kucing tak tahu apa kena maki. Tu. Allah, susahlah, bukan senang. Dan sabar oleh kamu kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu serta. Tengok ni. Dia panggil ma'a di sini ni ma'a maknawi.
serta sekalian yang sabar. Allah Ta'ala ma'a sabir itu, ma'a ni ma'a maknawi ni. Serta tu bukan serta macam kita ni, duk serta. Serta pada makna apa? Serta pertolongan. Bila kita sabar, pertolongan Allah Ta'ala tu sentiasa menyertai kita. Bilah tamar tu pun Tuhan duk tolong tu. Bunyi dah ni no. Kita kena pantiyah lah ni. Mana dia mana? Panti no. Sebab SOP kan. Satgi kena tangkap semua. No. Ustaz nombor 1 dulu lagi. Muka surat depan masuk metro masuk. Kemudian kita ke panti lah no. Jadi kita kena ikut juga arahan no. Sebab ni penting juga ni. Tanda kan tu orang berarti. Tanda belah tu wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tanda tak ayat Quran tu. Tenang. Wallahu alam ni insya-Allah no. Ada masa kita sambung lagi no. Sebab kuliah kita pun musim PKP ni dia ada masa dihad kan. Jadi kita tak boleh panjang-panjang sangat no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim tabaraka ta'ala ala salatin hasan bi sayyidina rasulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kullu shay'in ta'ala. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa qina bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hadhihi minka sami wa du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.